Halo, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa khabar kawan-kawan? Hari ni saya sajalah, hari ni hari Sabtu, tak ada apa nak buat. Kita nak sembang-sembang kosong je lah. Sebenarnya saya pagi-pagi ni dah bangun awal. Bangun awal lagi ni sebab biasalah hari ni sukan Olimpik. Jadi husband saya ni dia memang minat sangat dengan sukan. Jadi pagi-pagi dia dah duduk di depan TV di dining, di tempat dining tu duduk untuk tengok apa ni, hari ni perlawanan hoki antara Australia dengan Jepun. Jadi dia tengok hari ni nampak menang Australia punya lah, happy dia, suka sangat. Dia kalau dah suka Olimpik dah mula lah dia. Dia tak nak apa kan, dia tak nak pergi mana-mana, duduk kat depan TV tu je. Jadi saya tak ada apa nak buat lepas breakfast. Jadi saya sembang je lah kat sini. Sebab saya pun sukan ni tak peminat sangat. Jadi biarlah dia tengok. Jadi bagilah ruang dekat dia. Dia memang minat sangat dengan sukan. Lepas ni dia akan tengok lah. Dia akan tengok Australia je. Australia lawan mana, Australia lawan tak kira dengan negara mana pun. Hari ni dia happy sangat sebab nampaknya hoki menang 5-3. Wah, memang suka. Jadi saya sembang. Sekarang saya nak sembang sikit-sikit je lah tentang kesihatan lah. Saya sebenarnya ada juga kesihatan yang tak menentu kan. Jadi sebelum tu saya punya GP sendiri. Sebelum saya pindah di sini, saya ada GP saya di kawasan saya sana. GP saya pun bagus, mengambil berat tentang saya, banyak membantu saya. Jadi apa-apa sakit dah cepat-cepatlah dia refer sana, refer sini, refer ke X-ray, refer ke ultrasound, mana-mana saja yang patut dia disalurkan, dia akan buat. Memang terbaiklah GP di Australia ni, memang bagus dan prihatin dengan pasien-pasien dia. Jadi lepas tu saya pula dah berpindah, jadi saya tak dapatlah jumpa dengan GP saya yang lama. Jadi melibatkan jauh lah perjalanan daripada tempat lama, doktor saya yang lama dengan doktor saya dalam 2 jam. Saya pun susah juga nak pergi balik ulang setiap bulan atau 3 minggu sekali. Memang susah. Jadi saya dengan husband ambil keputusan, tak apalah, kita ambil GP yang dekat dengan rumah. Dan husband memang dia dah ada GP dia sendiri. Jadi dia combine lah antara saya dengan dia. Jadi kita satukan GP yang sama. Jadi alhamdulillah lah, semua okey sekarang. Memang banyak membantu lah, banyak membantu saya. Jadi di sini kita setiap, macam saya ni, setiap 3 minggu atau sebulan dia akan ada saja appointment dengan pihak klinik ataupun hospital lah. Jadi ada je. Jadi bila berjumpa tu, dia minta kita tanya apa sakit semua-semua. Jadi saya ceritalah apa-apa yang saya ada sakit. Doktor saya dulu pun dah periksa saya, memang saya menghadapi arthritis. Saya sebelah kanan badan saya ni memang daripada tangan sampai ke kaki memang 6, orang kata apa yang cakap Melayu, 6, dia macam tak berapa, orang kata tak berapa, macam kebas-kebas ya. Kebas-kebas. Jadi memang tak menentu lah, kadang-kadang okey, kadang tak okey, macam tu kan. Especially kalau saya nak mengangkat barang terasa sakit, nak buat sesuatu tu, jari-jari saya ni, terutama jari-jari saya lah, memang kebas-kebas lah, jadi tak selesa. Jadi itulah. Jadi lepas itu saya daripada GP yang mula saya, doktor saya dulu tu, saya hantar ke sini. Jadi dia orang pun sama juga bantu saya. Selain daripada tu, saya ada juga macam-macam sakit yang saya ada. Sebelum tu pun, masa saya duduk di Melbourne dulu,
di bahagian utara saya memang menghadapi masalah tekak. Tekak ni saya terlalu sempit, susah nak swallow untuk nak menelan. Jadi dah pun buat endoskopi sebelum tu dan doktor kata saya ada gas, mungkin ada gas perut, susah nak sebab itulah saya pun tak tahu, mungkin makanan ke apa, saya tak tahu nak cakap apa lah kan. Jadi insyaAllah sekarang pun saya dah doktor saya di sini pun nak rawat saya juga, macam-macam dia bagi saya ubat semua sekalian. Lepas tu saya pun di sini sebab saya menghadapi, sebab bila saya juga menghadapi, bila saya minum terlalu banyak saya akan nak ke bilik air sentiasa, minum banyak sentiasa. Sekali minum, sekali 3 kali 4 kali kena pergi ke bilik air. Jadi saya pun ada masalah juga, problem dengan jadi doktor pun dah tahu benda-benda semua. Jadi sekarang doktor pun suruh saya ambil darah. Saya dah buat 3-4 kali ambil darah lah sekarang. Lepas tu dah ambil darah, kena cek urin saya, selalu cek urin. Lepas tu baru ni pula saya kena cek urin dalam 24 hours, yang mana saya dalam 24 hours tu saya akan ambil, setiap saya nak ke bilik air saya akan ambil urin saya sampai 24 jam tu saya akan hantar ke lab lah. Jadi ke makmal. Jadi dari situ dia pun dah tengok air kencing saya mengandungi banyak protein. Saya tak tahu apa sebab, jadi kemungkinan buah pinggang apa saya tak tahu, tapi saya dah pergi juga x-ray ultrasound baru-baru ni untuk cek untuk buah pinggang. Jadi saya dah cek, keputusan belum dapat lagi. InsyaAllah mudah-mudahan tak ada apa-apa, semua dilindungi semua lah kata itu. Jadi semua dah siap lah semua. Semalam saya terima juga, sebab bila saya cerita dengan doktor tentang apa-apa sakit-sakit saya, doktor saya dah banyak dia refer kepada hospital. Jadi hospital pula membawa dibuat surat. Saya dah terima surat daripada hospital West Gippsland, dia dekat hampir rumah saya juga. Tapi saya pun tak tahu dia, saya rasa saya tak faham. Dia hantar saya, dia kata refer to you to see community elite health team for podiatry. Saya pun tak faham. Sebab pada hari itu dia cerita, memang saya ada cerita dengan doktor. Saya susah mengalami untuk saya nak memotong kuku di kaki. Memang susah, agak susah sebab saya nak bend punya badan saya rasa terlalu sakit. Saya rasa sakit lah, macam tak selesa. Boleh buat tapi ambil masa yang lama, tapi tak selesa. Jadi agaknya doktor tengok dia berat badan saya macam mana, ukuran saya tinggi berapa, semua dia cek semua. Jadi dia hantar saya, saya pun tak puasan, dia pun hantar saya ke West Gippsland Healthcare yang berhampiran kat rumah saya ni. Jadi pihak hospital dah hantar surat kat saya pun tak peduli sebab saya tak faham. Kita biar sajalah. Semalam dia call saya pukul 8.30. Dia kata okey, suruh datang appointment. Saya rasa memang agak macam tak nak datang. Saya kata apa sebab dia datang? Tapi nasib baik husband saya kata you datang. You just say okay, yes, no problem. Jadi saya apa yang dia cerita tu saya yes. Yes sajalah. Jadi saya pergi, husband saya bawa saya pergi dalam appointment 10.30. Disambut pergi sana, dia okey, tapi dia hantar saya bukannya di hospital tu, macam klinik kesihatan berhampiran juga. Jadi dihantar saya ke Community Elite Health, tempat kawasan yang dekat juga. Jadi pergi ke sana, saya telah berjumpa dengan siapa, saya pun nama dia, saya tak nak sebut nama. Dia adalah seorang podiatrist, specialist. Dia suruh saya baring, tunjukkan kaki saya. Selepas tu dia rawat saya punya kaki.
Dia urat kaki pertama, dia letak lotion semua di kaki-kaki saya tu, dia jari-jari kaki saya tu. Lepas tu barulah dia potong kuku kaki saya. Saya rasa tak pernah dalam seumur hidup saya orang memotong kuku saya, memang kuku kaki saya memang tak pernah ada kuku, bukan di kaki, tangan memang tak pernah ada siapa yang memotong. Jadi saya rasa terkejut juga kan. Dia potong kaki dia, lepas tu dia asah kuku ni dengan dia rawat baik-baik lah. Lepas dia rawat, selepas tu dia menggunakan mesin untuk tepi-tepi kaki tu kan ada yang ada dead skin, yang skin kulit yang keras-keras tu di tepi-tepi kaki tu semua. Dia akan guna mesin supaya dapat cantik lah, rata dan smooth rasa. Lepas tu saya dia menggunakan mesin juga untuk blood circulation bersama kaki. Dia test saya punya blood circulation kaki saya tu, sama ada blood saya darah tu mengalir dengan betul kat di kaki saya tu. Lepas tu pula dia suruh dia test saya berjalan, macam mana saya jalan. Sebab dia suruh saya test berjalan sebab saya beritahu yang kaki saya di ankle saya ni sakit. Saya tak boleh nak bila saya, terutama kalau saya solat, kaki saya bila macam ni, di bend macam ni, tak, memang terlalu sakit. Tapi sebelah kanan saya rasa melibatkan vein, urat-urat tu tersentuh ke apa, saya pun tak tahu, tapi memang terlalu sakit. Saya dah pergi x-ray beberapa ni, tapi mungkin x-ray tu tak tahu, dia kata tak normal tapi masih sakit. Tu yang doktor tu, specialist tu check sebenarnya. Sebab tu dia suruh saya test berjalan, cara saya berjalan macam mana. Jadi dia urut, lepas tu dia bandage, dia bandage kaki sebelah kanan saya tu. Memang rasa sedap lah, memang rasa tegang, sedap, supaya dia nak betulkan urat-urat tu. Jadi saya rasa memang okey lah. Rasa macam saya rasa puas hati. Lepas tu dibagi saya kasut, sepasang kasut. Kasut tu kasut sport, yang mana kasut tu untuk special untuk orang yang menghadapi sakit kaki. Jadi supaya jalan tu dengan lebih selesa, untuk kita pakai. Dia bagi saya satu pair kasut ni, memang saya rasa macam sport punya. Dia punya, saya tak tahu, memang nampak cantik lah, soft sangat. Saya pun terkejut dia bagi saya free kasut ni, nasib baik sama dengan saiz saya. Dia kata ini charity daripada saya tak tahu daripada mana organisation bagi ke hospital untuk pada pesawat sakit yang menghadapi kaki yang sakit lah macam ni. Saya rasa terharu dapat free lagi ni semua. Dan tak ada bayaran apa-apa. Jadi saya rasa alhamdulillah lah, dia rawat kaki saya dengan betul. So 3/9 dia suruh saya call balik untuk next appointment macam mana. Saya rasa servisnya sangat puas hati, sangat bagus. Memang seronok sangat lah. Saya rasa memang terutama pada kita yang veteran ni, dia layan kita. Memang layanan tu layanan pada orang kalau dah veteran macam mana dilayan, mesti rasa seronok. Dilayan dengan manja je. Perkataan manja tu yang sedap. Itu satu daripadanya. Lepas tu satu lagi dihantar saya sebab mungkin saya menghadapi masalah apa, berat badan ke apa. Jadi dia hantar juga saya ke fisioterapi. Saya pun tak tahu bila dia akan call saya yang ni
untuk saya pergi ke fizioterapi pula. Yang ni kita tunggulah, kita tak tahu bila masanya. Lepas tu pula saya satu lagi, saya dari segi saya punya gigi, saya pun ada masalah sakit gigi sebelum tu. Memang sakit gigi, terlalu sakit. Saya tak tahu nak buat macam mana. Masa saya berada di sini, saya tak tahu sebab saya tak kenal siapa-siapa. Jadi saya pergi ke saya dapat tahu daripada Latrobe Community juga, Latrobe Community Center. Jadi pergi di situ, saya dapat tahu, saya dapat tahu daripada anak tiri. Dia kata pergi ke tempat situ atau call. Jadi kita call. So bila saya call, dia kata datang. Dia sebab masa tu sebab saya dah terlalu sakit gigi, jadi appointment tak boleh dah penuh orang. Jadi dia bagi saya voucher, dia hantar saya ke mana-mana saja klinik di kawasan saya yang saya duduk ni, klinik swasta. Jadi hantar dan bagi voucher tu kepada mana-mana klinik, suruh dibuat immediately dengan segera. Jadi saya dapat voucher tu daripada Latrobe Community, di bahagian dentist juga. So saya pergi salah satu daripada klinik dan saya hanya dibayar $29.50. Itu saja yang saya buat bayaran. Lepas tu dia bagi saya, sebab masa tu pun appointmentnya pun dah terlampau padat, jadi dibagi saya tablet untuk saya ambil tablet tu dulu, pil tu dulu, supaya nak kurangkan sakit tu. So dia bagi saya the next appointment datang, so baru dia x-ray. Selepas saya dah datang x-ray, dia dah tengok, dia kata dia x-ray tu tak ada jawapan lagi. Dia kata sebab dia dah bagi saya tablet, jadi boleh kurangkan sakit saya tu, tak ada masalah. Lepas tu dia kata next satu lagi appointment tu barulah sama ada saya nak disabukkan gigi. Saya fikir sebab apa, kalau sebab kita dalam keadaan sini, saya lebih suka cabut gigi je lah, tak payah nak rawat apa-apa kan. Jadi kalau kita nak kata kita nak menggunakan refill or something, mungkin makan belanja yang mahal kan. Jadi saya tak ada masalah apa-apa pun, saya tak ada masalah. Tapi disebabkan bila lepas x-ray dah ada keputusan dari doktor kata sebenarnya saya punya gusi yang bermasalah, membuatkan gigi saya jadi macam tu. Jadi dia hanya dia buat root tunnel saya punya ni, menggunakan voucher juga. Saya pergi kali kedua, mendapatkan voucher lagi kali kedua. Jadi bayar $29.50 juga. Baru dirawat saya. Alhamdulillah semua dirawat. Jadi the next appointment tu kurang pada saya, sama ada saya nak terus ke tak terus ke, kurang pada saya. So far sekarang gigi saya dah okey, tak ada masalah. Dia dah refill semua. Alhamdulillah lah, saya kena jaga gigi tu betul-betul. Dan kalau doktor tu pun bagus juga, kalau ingin nak rawat untuk cuci gigi apa, dia boleh buat perkhidmatan dia reasonable lah. Dia akan bagi saya reasonable price. Itu pulanglah pada saya. InsyaAllah saya akan buat juga, jaga gigi saya betul-betul juga lah. Memang kita kena jaga kesihatan kita betul. Selepas tu pula cermin mata. Saya cermin mata yang dulu tu sebab dah habis tempoh, jadi saya kena jumpa di sini. Dan saya pula dapat tahu juga yang masalah mata saya. Bila dia cek mata saya sebelah kanan, dia punya result, dia kata macular hole sebelah kanan. Jadi dia dah hantar saya ke specialist, retina specialist dekat sini juga, kawasan sini. Dan the next appointment ni pada bulan Ogos ni lah, insyaAllah. Tengoklah macam mana keadaan. Dan saya rasa saya pernah bercakap dengan pihak specialist tu dan dia pun okey. Tengoklah macam mana keadaan ni nanti.
coming soon lah, apa-apa pun kita kan. Mudah-mudahan benda-benda itu semua dalam keadaan yang baik-baik lah semua. Jadi kita sebenarnya kena jaga kesihatan kita, memang kena jaga kesihatan kita baik-baik. Aduh, ini memang susah juga Jadi tambah-tambah pula sekarang ni dalam coronavirus, takut juga. Tapi walau macam mana pun saya dah ambil first dose. Sebelum sampai first dose tu saya dah buat flu jab dulu selama 2 minggu. Selepas 2 minggu saya dah dapat first dose. InsyaAllah second dose ni coming soon on September. So apa itu saja yang dapat saya saya cerita borak-borak kosong saja sebab tak ada apa nak buat kat sini. Sebab Azman pun sibuk dengan tengok TV, tengok apa sport Olimpik dia saja. Melibatkan asyik tengok yang penting negara dia menang, tak apalah, semangat sebab bagus juga semangat seperti itu kan. Tapi dalam masa yang sama saya pun tengok juga apa ni, saya punya negara saya juga tetap juga di hati Malaysia. Malaysia itu adalah tempat tumpah darahku. Walau macam mana pun tak apa, sama saja Australia dan Malaysia, sebab inilah tempat yang saya tinggal, tempat yang untuk nak meneruskan kehidupan saya. Apa pun di sini dalam segi kesihatan memang alhamdulillah terjaga baik. Tak macam saya ni orang veteran, tak kira suami saya pun dijaga baik dan saya pun juga baik alhamdulillah. Dari segi kesihatan dijaga setiap 3 minggu atau sebulan saya akan berjumpa dengan doktor. Itu saja yang dapat saya tunjuk, saya ceritakan kepada you all tentang kesihatan saya. Alhamdulillah semua okey, dijaga dengan baik. So jumpa saya dalam next video akan datang. Jumpa lagi, bye bye. Assalamualaikum.